Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Ni Arif Bekar Wafandi. Pada hari ini, saya mewakili LEK4 akan grup kami akan membentangkan tentang kemahiran membaca peta. Dan kami akan mendalami lagi dan memberitahu kepada anda tentang yang berkaitan dengan peta dan tips-tips yang penting dan mudah yang boleh kita gunakan dan bermanfaat kepada kita semua semasa menggunakan peta. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarah Izzati binti Abdul Malik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peta. Kebolehan membaca peta ini adalah penting untuk setiap anggota tentera, terutama sekali pemimpin sama ada pegawai atau PTT. Peta ini adalah satu dokumen penting dan berguna untuk pemimpin-pemimpin membuat keputusan semasa gerakan ataupun tugas di medan. Kebolehan yang tinggi akan hanya boleh dicapai melalui latihan-latihan insentif dan berterusan. Seterusnya, peta ialah satu kepingan kertas yang merupakan dokumen penting, iaitu ia mengandungi lukisan ataupun rajah muka bumi dan butir-butir yang terdapat di atas muka bumi. Peta juga mempunyai sukatan-sukatan tertentu dan terdiri daripada pelbagai jenis, rupa dan bentuk. Antara contoh-contoh peta ialah peta sekolah, peta jalan dan peta topografi. Seterusnya, peta juga memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan tugas-tugas tentera. Antara kepentingan peta ialah sebagai panduan untuk pergerakan ke tempat yang dituju, bagi menentukan jarak, bagi membuat perancangan taktikal untuk sesuatu tugas gerakan, memberi maklumat keadaan tanah, bagi mengetahui kedudukan tanah, merancang pergerakan ke RV, pangkalan dan lain-lain, serta bagi membuat perancangan logistik. Seterusnya, peta juga haruslah dijaga dengan baik oleh kerana kesukaran mendapatkan penggantian disebabkan bilangannya yang agak terhad. Semasa melakukan aktiviti lasak, peta haruslah dijaga dengan rapi daripada terkena kotoran ataupun terkoyak. Berikut adalah cara-cara untuk menjaga peta. Peta haruslah dilipat mengikut kelebaran yang dikehendaki. Yang kedua, peta juga haruslah dibalut dengan plastik ataupun fablon supaya tidak terkena air atau kotoran. Cara paling mudah ialah menggunakan plastik catuan bungkusan. Seterusnya, jangan tandakan peta dengan pen atau alat tulis yang lain kerana ini akan menyebabkan kotor, tidak jelas atau mungkin tidak dapat digunakan lagi. Dari segi keselamatan, peta tidak boleh diserahkan sesuka hati kepada sesiapa sahaja kerana peta ialah sesuatu dokumen penting dan orang-orang yang diiktirafkan sahaja boleh menggunakan atau memilikinya. Dilarang sama sekali memberikannya kepada orang lain, terutama sekali apabila ianya telah ditanda dengan maklumat-maklumat penting. Langkah-langkah perlu diambil mengikut prosedur yang telah disediakan bagi mengelakkan peta yang mengandungi maklumat penting jatuh ke tangan musuh. Seterusnya, terdapat maklumat-maklumat penting yang tercatat di luar peta yang dapat dijadikan panduan rujukan. Maklumat-maklumat yang dimaksudkan adalah seperti tajuk peta, nama daerah, kawasan dan pekan, bilangan peta termasuk edisi dan siri, sukatan iaitu bata ela atau metrik, rajah perbezaan utara benar, grid dan magnetik serta perubahan tahunan, tanda-tanda atau simbol topografi yang digunakan di atas peta, tarikh dicetak dan petunjuk peta. Di dalam peta topografi, simbol-simbol digunakan untuk membentangkan sesuatu yang terdapat di kawasan-kawasan berkenaan. Untuk membezakan antara satu tanda dari yang lainnya, warna dan simbol-simbol lukisan digunakan. Tujuan simbol-simbol ini adalah untuk memberi gambaran yang tepat dan jelas dalam sesuatu peta seperti keadaan di atas tanah. Simbol-simbol yang terdapat dalam sesuatu peta boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu keadaan fizikal tanah dan perkara-perkara buatan manusia. Contoh simbol keadaan fizikal tanah ialah sungai, lembah, bukit, gunung dan lain-lain. Contoh bagi perkara-perkara buatan manusia pula ialah seperti jalan raya, landasan kereta api, jambatan dan lain-lain. Seterusnya, garisan grid adalah garisan yang terdapat di atas peta dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan. Garisan dari bawah ke atas iaitu menegak adalah dikenali sebagai garisan ketimuran. Manakala garisan dari kiri ke kanan iaitu melintang dikenali sebagai garisan keutaraan.
Jarak di antara satu garisan ialah 1000 meter atau mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Bagi seseorang yang hendak mendapatkan rujukan grid sesuatu tempat, pertama, pastikan kedudukan tempat di mana rujukan petak hendak diambil. Kedua, cari garisan ketimuran yang hampir iaitu di sebelah kiri kedudukan tempat tersebut. Kemudian cari garisan keutaraan yang hampir dengan kedudukan tempat yang sama. Ketiga, bacaan bagi kedua-dua garisan tadi hendaklah diambil. Bacaan yang didapati adalah 4 angka. Ia akan menunjukkan peta di mana kedudukan tadi terletak iaitu di dalam lingkungan 1000 meter persegi. Kelima, bahagikan peta kawasan itu kepada 10 bahagian mengikut garisan ketimuran dan garisan keutaraan. Ini akan membolehkan anda mendapat rujukan peta dalam 6 angka. Ini bermaksud tempat telah dikecilkan lagi dalam lingkungan 100 meter persegi. Terdapat dua cara untuk mengukur jarak, iaitu cara mengukur jarak yang lurus dan cara mengukur jarak yang tidak lurus. Cara mengukur jarak yang lurus iaitu dengan menggunakan benang atau kertas dan boleh dilakukan dengan menandakan titik kedudukan pertama dan kedua di atas benang atau kertas tadi dan kemudian mengukur pada sukatan peta. Jika menggunakan benang, tentukan benar-benar lurus, kertas pula biasanya menggunakan pinggir kertas tersebut. Bagi mengukur jarak yang tidak lurus, cara yang sama boleh digunakan. Di sini kemungkinan jarak yang hendak diukur dipecahkan kepada bahagian atau pecahan lurus dan mencampurkan pecah-pecahan tadi untuk mendapatkan jarak sebenar. Ini biasanya melibatkan jalan raya yang bengkak-bengkok, denai, sungai dan lain-lain yang hendak diukur. Sekian daripada saya. Seterusnya, pembentakan akan diteruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Nurul Azum binti Isa akan membentangkan tentang protektor, kompas dan juga arah. Pertama ialah protektor. Protektor merupakan sejenis alat yang dibaca dari peta. Ianya dikira dalam sukatan mils yang mana haluan yang tertinggi ialah 6400 mils bersamaan 360 darjah. Ianya berbentuk separuh bulatan dengan terbahagi kepada dua ukuran iaitu di bahagian luar bertulis 0 hingga 3200 mils. Di bahagian dalam bertulis 3200 hingga 6400 mils. Cara menggunakan protektor ialah letakkan protektor mengikut garisan ketimuran atau selari dengan garisan ketimuran di atas peta. Lubang di bahagian tengah iaitu di mana benang dipasang berada di kedudukan atau tempat dari mana kita hendak mendapatkan bacaan arah kedudukan yang lain. 3. Rentangkan benang protektor supaya betul-betul lurus kepada arah yang dicari tadi. Pastikan bahawa bacaan yang diperoleh betul iaitu sekiranya berada di sebelah kanan kedudukan atau dari mana kita hendak mendapatkan bacaan arah. Bacaannya hendaklah antara 0 hingga 3200 dan 3200 ke 6400 mils. Ini ialah kompas. Kompas merupakan sejenis alat yang digunakan untuk mengukur bacaan arah di atas tanah iaitu dari kedudukan kita ke tempat lain dan sebagai pandu arah. 4. Perkara-perkara yang berada di dalam kompas. Yang pertama, mempunyai pembuka dan penutup. Yang kedua, sukatan yang boleh dipusing-pusingkan dan dikunci. Yang ketiga, sukatan ialah dari 0 hingga 6400 mils. Yang keempat, cermin pembesar untuk mengambil bacaan arah apabila menenang. Yang kelima, petunjuk seperti anak panah berbentuk 3 segi dalam kompas. Yang keenam, garisan hitam di penutup atau pembuka kompas. Yang ketujuh, terdapat satu tanda cahaya kelihatan di waktu malam di permukaan cermin kompas yang bertentangan dengan angka 6400. Yang ke-8, bacaan bulatan di luar kompas ialah 0 hingga 6400 mils dan tiap-tiap pembahagian adalah 10 mils. Yang terakhir sekali, bacaan bulatan dalam ialah 0 hingga 6400 mils dan tiap-tiap pembahagian ialah 20 mils. Penggunaan kompas terdiri daripada dua. Yang pertama, pada siang hari, buka penutup kompas hingga paras. Alat cermin pembesar dialih untuk tujuan menenang melaluinya. Memasukkan ibu jari ke dalam bulatan yang terdapat pada kompas. Tenang melalui alat cermin pembesar dan gerakkan kompas tadi sehingga bacaan arah yang dikehendaki diperoleh.
Kedua ialah malam hari. Cari bacaan arah yang dikehendaki. Pusingkan penutup cermin kompas sehingga bacaan bersamaan dengan garisan luber. Ambil arah sehingga anak panah dalam kompas sejajar dengan jalur bersinar di atas cermin kompas. Arah hendaklah mengikut paksi kompas atau lidah kompas dan bukannya mengikut jalur bersinar. Seterusnya ialah arah. Arah terbahagi kepada 3 iaitu utara, kiraan dan bacaan arah belakang. Arah adalah bacaan mengikut peta ataupun kompas kepada sesuatu haluan yang hendak dituju. Perbezaan utara ini sangatlah kecil dan tidak perlu diberi penumpuan. Sebaliknya, bagi sesetengah negara yang lain, perbezaan ini adalah ketara dan perlu diberi perhatian. Bacaan arah belakang. Arah belakang adalah arah berlawanan dari arah yang kita lihat. Bacaan ini diperoleh dengan menolak atau mencampurkan bacaan arah yang dipandang dengan 3,200 mils. Sekiranya arah diperoleh kurang dari 3,200 mils, maka arah tersebut dicampur dengan 3,200 mils dan sekiranya lebih dari 3,200 mils, maka ditolak dengan 3,200 mils. Assalamualaikum, nama saya Izzuddin Najmi bin Anwar Alim, bernomometrik AA191154. Hari ini saya akan membentangkan orientasi peta. Di mana orientasi ni kita cerita orientasi ni menyesuaikan atau mengenal peta. Baiklah, kita akan menyesuaikan peta ni dengan cara berikut, iaitu mencari utara benar dan utara magnetik. Seterusnya, perkara pertama, bentangkan peta di tempat yang rata dan buka kompas dan setkan kepada 6,400 mils. Yang kedua, letakkan kompas di atas peta, tentukan garisan rambut yang berada di lidah kompas bersetentangan dengan mana-mana garisan ketimuran di atas peta. Seterusnya, pusingkan peta sehingga jalur sinar di permukaan kaca bersetentangan atau selari dengan jalur sinar di dalam kompas. Dan yang terakhir, jalur sinar di lidah kompas menunjukkan arah utara sebenar dan utara peta. Seterusnya, penembungan arah hadapan dan belakang. Pertama, penembungan arah belakang iaitu resection. Cara ini digunakan untuk mencari kedudukan yang kita tidak ketahui. Cara yang pertama ialah cari 2 atau 3 panduan yang nyata di atas tanah seperti bukit, gunung, cabang sungai atau simpang jalan, dan sama ada menggunakan panduan kekal seperti masjid, jambatan dan lain-lain. Seterusnya, dari kedudukan anda, dapatkan bacaan arah ke tempat-tempat yang dijadikan panduan tadi dengan menggunakan kompas. Yang ketiga, tukarkan bacaan arah tadi kepada bacaan arah belakang dengan dicampur atau ditolak dengan 3,200 mils. Yang keempat, lukiskan satu garisan arah belakang dari tanda panduan yang digunakan. Dan yang terakhir, persilangan garisan-garisan dari 2 atau 3 panduan yang digunakan adalah dinamakan kedudukan anda berada sekarang. Seterusnya, penembungan arah hadapan iaitu intersection. Cara ini digunakan untuk mendapatkan wujud grid tempat yang tidak dikenali. Cara-cara untuk mendapatkan kedudukan yang tidak dikenali ialah dengan ambil bacaan ke arah tempat yang diinginkan dengan menggunakan kompas. Kedua, cari kedudukan pasukan sahabat dan ambil bacaan arah dari pasukan sahabat yang diberi oleh pasukan sahabat ke arah yang diinginkan. Yang ketiga, selepas mendapat bacaan arah itu tadi, lukiskan satu garisan mengikut bacaan yang diperolehi. Dan yang terakhir, apabila garisan-garisan bacaan seperti ditulis itu bertemu dan bersilang, itulah kedudukan yang anda cari. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Ani Arif bin Khairul Afandi, bernombor metrik AA191775. Okey. Hari ini saya akan terangkan untuk merancang perjalanan dengan menggunakan peta. Okey, yang pertama anda perlu tahu tentang keadaan tanah. Okey, yang pertama anda perlu mengetahui ialah tentang untuk mengetahui keadaan tanah ni anda perlu
terlintas di fikiran anda tentang banyak soalan. Antara soalan-soalannya, adakah jalan yang anda lalui itu betul? Adakah anda boleh teruskan perjalanan anda itu? Ataupun anda perlu tukar jalan ke yang lebih selamat, yang lebih dekat dan yang lebih cepat? Okey. Yang kedua pula, halangan. Anda perlu mengetahui halangan-halangan yang ada ketika anda melakukan pengembaraan itu. Okey, contoh halangannya ialah seperti sungai, paya, kolam dan lereng tajam. Adakah halangan tersebut selamat untuk anda lintasi ataupun tidak? Okey, yang ketiga ini garisan sungai. Okey, garisan sungai ni anda perlu mengetahui ciri-ciri sungai tersebut. Adakah selamat untuk anda mengikuti laluan sungai itu untuk meneruskan perjalanan ataupun tidak? Okey, terima kasih. Okay. Ini untuk cara yang kedua pula, step yang kedua pula, selepas anda mengetahui keadaan tanah, anda perlu merancang perjalanan tersebut. Selepas anda mengetahui setiap satu keadaan tanah, anda perlu merancang. Yang pertama, anda perlu ambil baca arah dan bertindak seperti berjalan malam. Yang kedua, kajikan perjalanan anda dan gerakkan arah untuk dari mana ke mana untuk anda bergerak. Okey, yang ketiga, bahagikan perjalanan anda kepada yang paling terhad dan paling cepat untuk anda sampai. Okey, yang keempat pula, buat kiraan masa. Jarak yang anda lalui itu dari satu tempat ke satu tempat, berapa yang untuk mengambil masanya? Adakah 1 jam ataupun 2 jam? Okey, yang kelima ni, tindakan yang harus anda ambil jika menghadapi halangan. Okey, selepas anda merancang perjalanan tadi, step yang terakhir ni, anda perlu membuat butir-butir perjalanan. Anda perlu mencatat setiap perjalanan anda dari mana ke mana, mengambil berapa minit. Okey, antara butir-butir yang perlu ada di dalam catatan anda itu tersebut ialah, yang pertama, bacaan arah. Anda perlu mengambil setiap bacaan arah yang ada di setiap jalan yang anda lalui itu. Lepas tu, yang kedua ni, jarak. Berapa jarak yang anda akan lalui dalam satu perjalanan anda itu. Okey. Yang ketiga, anggaran masa. Contohnya dalam 1 kilometer, berapa masa yang anda ambil untuk sampai ke destinasi. Yang terakhir ni ialah sukatan tanda-tanda pengenalan yang ada semasa anda melakukan perjalanan ke destinasi. Contoh catatan yang anda boleh buat, nanti saya akan tunjukkan contohnya di sini. Nanti anda boleh lihat dan buat rujukan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrina Sakinah binti Hamdan. Hari ini saya akan membentangkan tentang pemeriksaan semasa pergerakan, tindakan yang harus dibuat jika sesat dan juga kesimpulan. Semasa pergerakan, demi mengelakkan diri kita daripada kekeliruan ataupun hilang arah, perkara-perkara yang boleh kita lakukan ialah, pertama, memeriksa arah setiap kali 50 meter. Yang kedua, boleh memeriksa keadaan tanah dengan apa jua yang diperolehi di atas. Yang ketiga, anda perlulah bergerak mengikut arah kompas dan jangan sesekali mengikut jalan pintas ataupun jalan yang senang. Yang keempat, gunakan panduan-panduan yang sedia ada untuk mendapatkan bacaan arah. Yang kelima, menganggarkan jarak yang telah dilalui dan membandingkan dengan keadaan tanah. Dan akhir sekali, anda haruslah mengingati tanda-tanda yang telah diperolehi semasa merancang. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang tindakan yang harus dilakukan jika anda sesat. So, pertama sekali, jika anda merasakan jalan yang anda lalui kurang tepat ataupun anda keliru dengan jalannya, anda haruslah berhenti kerana ia boleh menyebabkan anda terus sesat. Setelah anda berhenti, anda haruslah menenangkan fikiran anda dan bertanya kepada diri sendiri soalan-soalan yang saya akan kemukakan berikut. Soalan pertama yang anda boleh tanya kepada diri anda ialah, adakah saya telah melebihi ke arah kiri ataupun telah melebihi ke arah kanan? Yang kedua, adakah objektif saya telah terlepas? Part ini anda harus mengetahui anggaran masa dan jarak anda. Yang ketiga, adakah gambaran pergerakan yang telah dilalui mengikuti gambaran mental yang telah diperolehi?
Di sini anda boleh mengkaji sama ada anda boleh kembali ke sukatan akhir ataupun tidak. Yang keempat, adakah kemungkinan ada sesuatu yang tidak kena dengan peta tersebut. Yang kelima, adakah tanda-tanda yang boleh digunakan di dalam peta tersebut. Yang keenam, anda boleh cuba mendapatkan pendapat daripada orang lain. Akhir sekali, jika semuanya tidak berjaya dilakukan, anda boleh menggunakan alat perhubungan untuk meminta bantuan daripada sub-unit berdekatan seperti dengan menggunakan asap, tembakan dan lain-lain. Mempelajari bagaimana untuk membaca peta dan juga panduan arah adalah sesuatu perkara yang tidak rugi dan amat membantu kita jika anda tersesat dan anda hilang arah ketika di dalam hutan. Kemahiran ini akan mengajar anda cara untuk membaca kompas, cara untuk menggunakan protektor dan juga banyak lagi. Kemahiran membaca peta ini adalah sangat bermanfaat dan boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja yang ingin mempelajarinya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.